Alhamdulillah. Jadi akibat penderhakaan yang dilakukan oleh umat Nabi Allah Hud, iaitu kaum Ad tadi, secara ringkas Allah juga menghukum mereka dengan satu pekikan kuat berupa suara guruh yang datang daripada langit, yang akhirnya menyebabkan mereka rebah seorang demi seorang, berkelimpangan tersungkur dalam menerima kutukan dan laknat daripada Allah akibat perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Dan didatangkan angin ribut padam pasir yang menimbus bangkai-bangkai dan mayat-mayat mereka. Itulah kesudahan mereka yang menolak pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga berkaitan dengan umat seterusnya, iaitu kaum Samud, yang didatangkan Nabi dan Rasul kepada mereka, iaitu Nabi Allah Saleh. Tempat kaum Samud disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu Al-Hijr. Juga ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai surah Al-Hijr. Tempat ini juga disebut sebagai Wadil Qura. Di sinilah hidupnya kaum Samud, yang kalau kita ambil pertimbangan tadi, dah dua generasi sebelum ini yang dihukum, dimusnahkan, menerima laknat oleh Allah. Patut lebih lagi lah persediaan daripada mereka untuk menolak kejadian-kejadian seumpama ini akan berlaku ke atas diri mereka. Tetapi sekali lagi sifat kelalaian, kelekaan dan hawa nafsu yang diperturuti oleh manusia, di samping campur tangan hasutan-hasutan dan belitan-belitan yang dijalankan oleh iblis dan juga syaitan, akhirnya sekali lagi satu kaum terheret dalam lembah kemusnahan dan kebinasaan, iaitu kaum Samud, yang mana mereka lebih menitik beratkan apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang keturunan mereka dari generasi ke satu generasi. Penyembahan berhala masih lagi bersisa, dan lebih jauh ada beberapa riwayat yang menyebut ada di kalangan berhala-berhala tadi adalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam dulu. Jadi mereka memuja, mereka meminta pertolongan kepada beberapa individu yang mereka idolakan, yang mereka patungkan, yang mana sebahagian daripada mereka tu adalah manusia yang terselamat di atas kapal Nabi Allah Nuh. Akhirnya datanglah Nabi Allah kaum Samud Saleh. Saleh ni adalah orang kaum mereka sendiri, orang kampung sendiri. Lalu Saleh dipertikaikan. Kenapa mesti kamu wahai Saleh? Kenapa Allah lantik kamu jadi nabi? Kenapa Allah lantik kamu jadi rasul? Untuk memberi kesedaran kepada kami, untuk mendakwahkan ajaran kamu kepada kami. Sedangkan kalau boleh banyak lagi orang lain yang Allah boleh lantik jadi nabi dan rasul untuk memperingatkan kami. Ini menyedarkan dan memperingatkan kepada kita, kadang-kadang benda seperti ini boleh berlaku dalam ruang lingkup realistik kehidupan kita sekarang. Kebiasaan bila peringatan, bila dakwah tu datang daripada orang yang dekat dengan kita, orang yang dikenali, satu kampung, satu kawasan, satu taman, payah kita nak dengar. Tambah-tambah jenis abang nak nasihat adik, dia cakap apa? Alah, abang pun lebih kurang. Biasa ayat macam tu. Kalau nasihat bapa kepada anak, bapa pun lebih kurang, mak pun lebih kurang, sepupu pun lebih kurang. Jadi dia lebih selesa nak dengar daripada orang luar, orang yang dia tak kenal. Aku habis cerita dah anak aku ni, Din, hang tolonglah. Patut sepak-sepak, patut tampak-tampak. Dan ini juga bukan berlaku dalam bidang dakwah. Tapi biasa kalau kita tengok bomoh-bomoh dan dukun-dukun ni, dia tak terkenal sama orang kampung dia, betul tak? Yang pi berobat dekat dia tu orang kampung dia ke orang KL? Dia duduk Johor, orang KL turun, orang Negeri Sembilan turun, orang Penang turun, orang kampung dia hebat di mata orang lain pun orang kampung dia.
Seolah-olah itulah gambaran dan analogi yang lebih mudah untuk kita bagi nampak. Tak ada orang lain ke? Hakikatnya kalau datang orang lain sekalipun yang bukan dari kawasan dan kampung mereka, agak-agak mereka nak dengar ke? Tak dengar juga kalau tak mau dengar. Tak dengar juga kalau mata, hati, telinga, pendengaran, penglihatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula mempertikaikan tentang kenabian dan kerasulan. Lepas tu dia mempertikaikan apa? Dia mempertikaikan kalau betul kamu nabi, betul kamu rasul, tunjukkan bukti. Tunjukkan tanda. Mana mukjizatnya kalau kamu ni nabi? Mana mukjizatnya kalau kamu ni rasul? Secara ringkas didatangkan mukjizat oleh Allah berupa apa mukjizat Nabi Allah Saleh? Keluar apa? Ada seketul batu, keluar apa dari celah batu tu? Keluar seekor unta. Kalau bukan unta yang keluar pun, binatang yang lebih kecil, dia tetap bermukjizat. Keluar daripada seketul batu seekor ayam. Pelik ke tak pelik? Pelik. Ketul batu. Bukan keluar daripada telur. Kalau yang keluar daripada ketul batu tu seekor kambing pun pelik. Kalau seekor lembu pun pelik. Bahkan unta yang besar lagilah pelik. Kalau kita kata saya pun ada mukjizat, sekejap lagi dari belakang semak tu keluar seekor kambing. Tiba-tiba keluar sungguh kambing. Padahal kambing tu sesak ke, kambing tu duduk makan dalam tu. Kita pun tengok hebat tak mukjizat aku. Keluar sungguh kambing. Itu bukan mukjizat, itu andaian dan agak-agak tiba-tiba keluar kambing. Kalau masa tu keluar Abang B macam mana? Oh, tak kena tekaan saya. Mukjizat saya tersasar. Ingat ke kambing, keluar Abang B. Hak tu andaian, tekaan, agakkan. Siapa-siapa pun mungkin boleh kena, siapa-siapa mungkin boleh tersalah. Tapi ini memang mukjizat. Tapi akibat kedengkian demi kedengkian, nak melumpuhkan usaha dakwah ni, nak suruh makin minima orang yang percaya dan beriman pada Saleh, maka perancangan dibuat. Cerita tentang perancangan, tentang agenda, tentang konspirasi ni bukan hari ni tuan-tuan. Dah berlangsung sejak zaman Nabi-Nabi dan Rasul. Cuma pemaknaan dan pengistilahan guna pakai. Sebelum timbul istilah konspirasi, kita guna agenda, kita guna berperancangan, kita guna pengkhianatan. Hari ni istilahnya lebih moden. Benda sama, apa dia? Nak buat jahat kat orang. Nak buat benda baik kat orang. Bukan benda baik, benda tak baik kat orang. Jadi perancangan yang dibuat nak buat apa dekat unta soleh ni? Kita nak bunuh. Tadi minta bukti sangat. Bila dah ada bukti, hang nak buat macam-macam. Lebih jauh nak bunuh unta Nabi Saleh, maka pakatan pun dibuat. Akhirnya terbunuhlah unta Nabi Allah Saleh. Bahkan Nabi Saleh dengan keluarganya sendiri di malam hari juga mereka nak bunuh Nabi Allah Saleh. Bahkan lebih jauh meminta musibah, meminta laknat dan kutukan Tuhan tu disegerakan. Dia buat main-main, dia buat cabaran. Dah kata kalau kami bunuh, kalau kami apa-apakan unta ni, mana dia musibahnya, mana dia laknatnya, mana dia kutukannya. Marilah dia cabar pula. Tempoh 3 hari. Mula-mula muka bertukar jadi warna apa dulu? Kuning. Lepas tu muka kamu akan tukar jadi merah, muka kamu akan tukar jadi hitam, kemudian tunggulah balasan daripada Allah. Jadi sungguh makin takut, jadi sungguh makin takut, jadi sungguh makin takut. Akhirnya terjadilah gegaran dan gempa yang melingkupkan mereka semua. Selang kemudian mari generasi lain. Kalau kira ikut urutan Nabi, kita tertinggal satu Nabi. Yang keempat ni Nabi Lut. Sepatut sebelum Lut ada apa kat celah antara Soleh dengan Lut tu? Patut Nabi apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Apa sepatutnya? Ibrahim alaihi salam. Tapi Allah tak rakam perkataan ni pada penisbahan atas Nabi Allah Ibrahim, tapi terus pada anak saudaranya.
Ingat, Ibrahim tu bapa saudara, Nabi Lut ni ialah anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Lut bin Haran. Haran tu adik Nabi Allah Ibrahim. Mereka antara manusia yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim sewaktu berada di bumi Faddam Aram, di daerah Ur, Babylon lagi. Baik, kembali kepada Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ni diutuskan oleh Allah kepada dua kaum, iaitu Sodom dan Gomora. Di sinilah ada dua kaum yang buat kali pertama dari sudut sosial. Kalau Nabi Nuh tadi buat kali pertama dari sudut akidah. Hani dari sudut sosial, mereka melampaui fitrah kejadian kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lelaki dengan wanita, jantan dengan betina. Tapi mereka langkau fitrah ni, apa yang mereka buat? Mereka buat apa? Mereka buat jantan sama jantan, lelaki sama lelaki, wanita sama wanita, perempuan sama perempuan, betina sama betina. Yang hari ini istilah ni kita simpulkan jadi LGBT. LGBT ni bukan merujuk kepada lembu, gajah, badak, tenuk, tidak. Tidak. L tu apa? Lesbian. B, bisexual. G, gay. T, ada yang sebut transgender, ada yang sebut transseksual, go on lah. Maksudnya kalau kita sebut lesbian, wanita dengan wanita. Kalau gay, lelaki dengan lelaki. Kalau bisexual, dia kadang-kadang dengan lelaki pun dia minat, dengan sama dia pun dia minat. Kalau transseksual pun lebih kurang lah. Kita nak hafal benda-benda mereka ni pun malas rasa. Walaupun suka menghafal, suka tahu ambil benda, hak ni malas. Pokok pangkal dia, semua perbuatan golongan yang disebut LGBT ni melangkau fitrah kemanusiaan yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang sepatutnya. Jadi mereka buat macam ni, diutuskan Nabi Allah Lut bagi dakwah, bagi kesedaran, bagi peringatan, tak jalan-jalan juga. Sama seperti sebelum ni, hak lawan Nabi jumlah lagi ramai. Hak tentang Nabi jumlah lagi ramai. Akhirnya datanglah malaikat-malaikat Allah yang datang menyerupai manusia. Mula-mula mereka bertandang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Pertama untuk menyampaikan berita yang mengembirakan bahawa Nabi Allah Ibrahim akan dikurniakan seorang lagi anak melalui isteri pertamanya Sarah. Sebelum ni dah dapat anak Ismail melalui Hajar. Sebab Sarah ni dari sudut biologis memang tak akan mampu mengandung dah. Tapi bila-bila datang saja berita, kamu akan dapat seorang lagi anak melalui isteri kamu. Inilah yang menyebabkan Sarah tertawa. Tertawa, terkejut bercampur gembira kerana tak boleh nak masuk akal, tak boleh nak terfikir bahawa dia akan mengandung dan dapat anak. Sedangkan biologisnya memang sukar dan mustahil. Dari sudut umur pun dah menganjak ke usia yang tua. Ini kita perlu ingat. Apa saja kehendak Allah pasti akan terjadi. Apa saja qadar yang ditentukan oleh Allah pasti takdirnya akan berlangsung dan berjalan. Ketawa ni dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ishaq. Sebab tu dinamakan Ishaq. Kerana ketika menerima berita mendapat anak ni, Sarah tertawa. Jadi satu lagi berita yang kurang mengembirakan. Nak pergi mana? Kami akan pi menghancurkan dan memusnahkan kaum Nabi Allah Lut. Pilah. Sama juga menyerupai manusia. Orang-orang tampan, orang-orang handsome. Jadi tetamu Nabi Allah Lut. Yang buka cerita ni siapa? Orang dalam rumah tu lah, isteri Nabi Allah Lut. Pergi keluar bagi tahu, kami ada terima tetamu hari ni, handsome apa. Oh, cerita pula kat geng kepala tu dah. Tak ada apalah, serbulah rumah Nabi Lut. Minta pula secara keras, secara paksa, berikan lelaki-lelaki ni pada kami. Dan Nabi Lut sudah menunjukkan jalan. Tunjuk anak-anak perempuan
Nabi Allah Lut, mereka ni lebih berhak untuk kamu kahwini dan nikahi, untuk kamu gaul dan campuri. Pasal apa? Pilih jalan yang salah. Akhirnya dihukum juga. Yang terhukum termasuk isteri Nabi Allah Lut sendiri. Inilah memberi gambaran yang cukup jelas dan meyakinkan bahawa sesiapa pun yang berada dalam lingkungan seorang Nabi dan Rasul bukanlah jaminan bahawa mereka akan terselamat dan tidak tersesat.